Hai, jadi terima kasih kerana anda kini menonton video ini. Okay, saya pasti anda masuk ke video ini kerana anda mahu membina sebuah sistem attendance atau sistem kehadiran secara online menggunakan Google Documents. Okay, banyak tutorial di luar sana yang telah dibuat. Yang saya buat ini agak berlainan. Okay, sebagai sedikit cerita latar belakang, sekolah saya meminta kita membina sebuah sistem untuk kehadiran guru, di mana guru perlu log in dan log out masa bekerja. Okay, jadi kita tahulah masa bekerja PKP ini agak berbeza. Jadi sentuhan tidak digalakkan. Sebelum ini kita menggunakan thumbprint. Jadi sekarang kita menggunakan sistem QR code yang mana dihubungkan dengan sistem Google Documents ini. Okay, jadi sebelum kita mulakan pembinaan sistem, saya suka sistem tersebut adalah mudah, mesra pengguna dan ringan kepada handphone sebab kita tahu tak semua orang ada data yang berkelajuan tinggi. Jadi saya telah mencipta sebuah sistem seperti ini di mana kalau anda lihat ada dua jenis sistem yang berbeza, maksudnya dua QR code telah disediakan. Satu adalah untuk masuk dan satu adalah untuk keluar. Okay, jadi apabila cikgu masuk ke kerja, dia akan menggunakan borang ini. Apabila dia keluar daripada bekerja ataupun habis bekerja, dia akan menggunakan borang ini. Konsep borang ini adalah sama, serupa. Okay, jadi di sini saya akan mengajar macam mana untuk membina sistem ini. Sebelum itu, kita pergi kepada cara menggunakannya. Okay. Secara asasnya, guru-guru akan masuk ke dalam borang ini menggunakan sistem QR ataupun QR code. Okay, Google sahaja di internet. Anda boleh Google di mana-mana sahaja bagaimana untuk mendapatkan menukar link ini, okay, link di atas ini, pautan ini kepada QR code. Okay, selepas anda tukarkan kepada QR code itulah yang kita berikan kepada guru-guru ataupun rakan-rakan sekerja. Dan selepas mereka scan QR code itu, dia akan terus membawa kepada borang ini. Okay, borang ini. Jadi untuk guru-guru yang ingin merekodkan kehadiran mereka, saya tidak menetapkan waktu mereka masuk, saya tidak menetapkan perkara-perkara yang tidak penting lah. Yang paling penting di sini adalah nama dan juga yang kedua adalah jabatan mereka. Ini saya lakukan untuk membolehkan pengurusan laporan kehadiran. Okay, sebab setiap guru mempunyai laporan yang berbeza, mempunyai jabatan yang berbeza. Jadi kita kena sediakan mengikut nama yang berbeza. Saya tahu ada di antara sekolah ataupun individu suka mengisi nama secara peribadi. Dia akan minta guru-guru mengisi nama. Tetapi masalah dengan individu tersebut mengisi nama adalah nama menjadi tidak standard. Jadi adalah lebih mudah untuk kita mengisi nama itu untuk mereka. Jadi mereka hanya perlu tekan hadir. Macam ibarat macam punch card lah. Okay? Jadi dalam sistem ini, guru-guru hanya perlu buat pertama kali masuk selepas scan QR code. Selepas itu, borang ini akan timbul. Okay, saya sudah letak secara jelas di atas ini, clock in, masuk, okay, logo sekolah saya. Kenapa? Supaya nampak perbezaan antara clock in dan clock out. Okay, anda boleh lihat, kalau clock out merah, clock in biru. Okay, selepas itu sedikit arahan, jika ada masalah boleh hubungi saya. Kemudiannya, di bawah ini adalah unit. Okay, unit adalah merupakan jabatan ataupun bahagian guru tersebut. Macam sekolah saya ada 4 unit berbeza, iaitu guru perdana, tingkatan 6 dan pendidikan khas serta staf sokongan. Jadi mereka perlu memilih mereka daripada unit mana. Okay, jika mereka mengajar tingkatan 1 hingga 5, pilih guru perdana, klik dan kemudian kepada next. Okay, apabila mereka next, okay, sekali lagi ada sedikit arahan dan mereka boleh pilih nama mereka. Dalam kes ini nama saya lah. Okay, saya pilih dan saya perlu tekan submit. Okay, apabila selesai menekan submit, maka kehadiran itu akan direkod secara automatik mengikut masa yang borang itu diisi. Tidak perlu guru-guru memasukkan masa mereka, tidak perlu meletak hari, meletak nambakan pengenalan. Cukup dengan 2 langkah, kehadiran mereka sudah dikira dengan menggunakan sistem ini. Kejadian ini ataupun case ini sama juga untuk clock out. Perkara yang sama berlaku. Okay? Jadi dari segi laporan dia pula nanti kita boleh keluarkan mengikut nama. Sebab nama itu adalah standard. Sebab kalau kita lihat pada borang ini tadi, okay, kalau lihat pada borang ini, saya cuba satu lagi. Okay. Okay, semua nama ini sudah dalam bentuk yang standard. Jadi mudah untuk kita menarik kehadiran seorang demi seorang guru. Okay. Jadi bagaimana saya membuat sistem ini? Okay. Yang pertama adalah kita perlu masuk ke Google Drive kita. Okay, perlu masuk ke dalam Google Drive, login ke Google Drive.
Okey, kemudian pergi pada new. Okey, pergi pada new, tekan pada new, pilih more dan pergi pada form. Okey. Klik pada form dan dia akan membuka satu ruangan borang. Okey, satu ruangan borang. Okey, seperti yang anda lihat di sini. Okey, anda boleh berikan nama borang tersebut borang kehadiran. Okey, saya suka huruf besar, borang kehadiran. Ataupun lebih senang, kehadiran lah. Okey. Tajuk dia boleh ditulis juga kehadiran staf. Kemudian soalan yang pertama. Okey, untuk bahagian ini, sebab kita mahu kita ada banyak jabatan. Jadi kita perlu memecahkan mereka mengikut jabatan. Jadi apa yang kita buat adalah kita tulis, typekan jabatan ataupun bahagian mana, unit mana. Okey, dan pilih di sini multiple choice. Okey, saya lebih suka menggunakan multiple choice berbanding Dropbox sebab kita kena sedar bahawa penggunaan borang ini banyak digunakan di smartphone. Jadi apabila dia digunakan di smartphone, ada kecenderungan untuk kita tersalah pilih kalau kita menggunakan Dropbox. Jadi menggunakan multiple choice lebih sesuai. Jadi kita tulislah pilihan-pilihan yang ada, iaitu mungkin bidang bahasa. Yang kedua mungkin bidang matematik. Okay, 2 bidang saya cukuplah. Dan kita letakkan sebagai required, perlu. Maksudnya apabila guru-guru mengisi borang ini nanti, mereka perlu mengisi bahagian ini dahulu. Kalau tidak, mereka tidak boleh menghantar maklumat tersebut. Dan ini bukan sahaja perkara yang perlu dibuat. Satu lagi perkara yang penting dibuat adalah anda perlu ke bahagian bawah ini, ke kanan bawah, dekat butang required itu, dan pilih titik, klik pada 3 butang itu, dan pilih go to section based on answer. Okay. Klik pada ini, aktifkan dan akan keluarlah pilihan baru. Okay. Kenapa kita buat ini? Okay. Ini dilakukan supaya apabila guru memilih bidang bahasa, pilihan bahasa saja yang akan keluar. Apabila guru memilih bidang matematik, pilihan matematik sahaja yang keluar. Okay. Jadi kita sudah selesai bahagian yang pertama. Jadi kita kena sediakan bahagian kedua, iaitu menyediakan section. Okay. Section ini kita gunakan dengan memilih bahagian add section di sebelah kanan ini, add section, klik pada add section dan hadirlah section kedua. Section kedua ini kita boleh beri nama sebagai bidang bahasa. Okay, tujuan section kedua ini adalah untuk disangkut pautkan dengan jabatan tadi. Okay, di sini section kedua ini adalah tempat kita nak letak nama staf-staf yang kita ada dalam sekolah. Okay. Jadi untuk contoh yang saya buat sekarang, kita perlukan 2 section sebab kita ada 2 jabatan, bahasa dan matematik. Jadi kita kena create satu lagi, iaitu section yang ketiga, iaitu bidang matematik. Okay. Sama seperti section yang pertama tadi, okay. Sebelum kita pergi pada section kedua dan ketiga ini, sebelum kita mengisi yang ini, kita perlu balik pada section yang pertama, pilih pada bidang bahasa, okay, klikkan dan lihat bahagian continue to next section. Okay, ingat tadi ini kita perolehi dengan memilih 3 titik di sebelah kanan bawah. Okay, go to section based on answer. So apa yang kita buat sekarang adalah kita kena ubah bahagian continue to next section ini. Kita klik dan kita pilih section mana yang berkaitan. Contohnya dalam case ini, bidang bahasa, kita suruh klik, okay, go to section 2, bidang bahasa. Maksudnya apabila pengguna memilih bidang bahasa dan tekan next, dia akan automatik ke dalam section kedua tadi. Sama juga dengan bidang matematik, kita kena ubah continue to next section ini kepada bidang matematik. Okay, supaya apabila dipilih bidang matematik oleh pengguna, dia tekan next, dia akan terus ke bidang matematik. So sekarang kita sudah selesaikan bahagian yang pertama. Okay, bergerak kepada bahagian kedua ini. Okay, bahagian kedua kita kena menambah jawapan. Okay, seperti yang saya terangkan tadi di sini, saya suka sekiranya nama-nama guru-guru tersebut sudah tersenarai sebab dia standard.
kalau kita tidak menyenaraikan nama-nama tersebut seperti ini, apa yang akan berlaku nanti adalah guru ataupun pengguna akan memasukkan apa-apa nama yang dia mahu. Jadi itu tidak baik untuk laporan kehadiran kemudian hari. Jadi sebaik-baiknya kita set terus nama tersebut. Jadi kita perlu menyediakan pilihan yang mereka boleh gunakan. Okay? Untuk menambah pilihan, kita perlu pergi pada bahagian kanan ini, pilihan bahagian kanan ini, kita add question. Okay? Add question. Okay? Add question, kalau dia timbul dalam section yang pertama seperti ini, jangan panik. Kita cuma perlu alihkan ini, gerakkan dan pergi pada bahagian yang kedua. Okay, section 2. Letakkan di bawah. Supaya sekarang soalan untuk section 2 ini akan secara otomatis link dengan bidang bahasa. Okay, jadi soalan yang anda nak tanya untuk bahagian ini adalah nama penuh. Okay, sebab itu yang kita nak tahu. Okay, dan sebaik-baiknya nama penuh ini jangan pilih short answer tetapi sebaliknya pilih multiple choice. Sekali lagi saya beritahu kenapa saya suka multiple choice. Dia adalah disebabkan dia lebih mesra untuk digunakan apabila anda menggunakan telefon bimbit ataupun telefon pintar. Okay. Jadi sekarang persoalan yang banyak ditanya kepada saya, macam mana nak tambah nama? Kita ada berpuluh-puluh nama untuk ditambah di sini. Takkan nak type satu-satu kan? Jadi caranya senang. Okay. Nama yang ada, list name yang ada, letakkan pada Google Sheets seperti yang saya sudah buat di sini. Okay. Highlight nama tersebut, copykan nama tersebut ataupun left click dan copy. Okay. Kemudian balik kepada borang yang dicipta tadi dan terus paste. Secara otomatik semua nama itu akan di-paste dalam section kedua. Okay. Dan apabila ini sudah selesai, pastikan cikgu memilih required supaya nama tersebut mesti dipilih. Pengguna mesti memberi jawapan kepada soalan ini. Okay. Apabila sudah selesai menyiapkan benda ini, okay, bahagian ini, belum habis lagi, anda perlu pergi kepada after section 2 dan pilih apa tindakan seterusnya. Biasanya untuk borang seperti yang saya buat tadi, saya akan memilih submit form. Maksudnya apabila sudah selesai guru tersebut memilih jabatannya, dia next, dia akan bawa kepada bidang bahasa untuk nama, dia pilih nama dia akan submit form. Jadi nama tersebut boleh dihantar ke dalam sistem. Okay. Jadi untuk bidang matematik pun sama. Kita klik pada section bahagian matematik, bidang matematik, klik pada simbol tambah ini untuk menambah soalan. Okay. Dan kemudian kita ambil senarai nama, okay, daripada spreadsheet kita. Copy, okay, tuliskan nama soalan anda, nama penuh, okay. Selepas itu multiple choice dan highlight, kemudian paste. Okay. Letakkan sebagai required. Dan untuk bahagian yang kedua ataupun bahagian yang kedua, section yang kedua ini, kita tidak perlu mengubah after section sebab ini adalah bahagian yang terakhir. So, kita biarkan sahaja sebab submit akan menamatkan segala proses. Okay. Jadi, saya sebenarnya suka sebab kita kena mengeluarkan laporan kehadiran. Jadi, untuk nama penuh ini, biasanya saya akan letak nama penuh dan saya letak kurungan bidang matematik. Supaya kita tahu bahawa nama-nama dalam laporan tersebut adalah daripada bidang matematik. Sama juga dengan di sini, saya akan letak okay, bidang bahasa. Okay. So, selesai sudah borang ini dibuat. Okay. Tindakan seterusnya adalah untuk membolehkan borang tersebut diguna pakai. Okay. Apa yang kita buat adalah kita pergi pada sebelah kanan atas, klik pada send, okay, dan ambilkan link. Okay, di sini ada send via email, link dengan embed. Ambilkan link, klik pada link dan dapatkan pautan ini. Okay, pautan ini boleh dikongsikan kepada cikgu-cikgu ataupun kalau nak cantik lagi, gunakan QR code converter. Senang saya nak cari, buka internet, cari QR code maker. Okay.
Ada banyak QR code generator, saya pilih yang pertama. Okey, masukkan laman web anda. Okey, lepas itu dia akan automatic buat QR code di sini. Jadi cikgu cuma perlu download. Okey, yang ini yang perlu sign in lah, tapi kalau tak nak sign in boleh cari banyak lagi pilihan QR code generator di sini. Okey. Yang ini pun ada. Masukkan saja alamat dia. Okey, lepas itu dia akan convert terus kepada QR code, cikgu boleh save terus apa nama file. QR kehadiran. Okey, save. Jadi nanti QR code inilah yang cikgu akan kongsikan kepada cikgu-cikgu ataupun pengguna-pengguna borang ini tadi. Okey, macam mana rupa borang ini apabila dia sudah siap? Okey, apabila dia sudah siap, cikgu boleh lihat di sini preview. Okey. Dan dia adalah seperti yang hampir sama dengan borang yang saya sudah buat ini. Cuma yang ini saya tak letak kecantikannya lah, saya tak cantikkan dia. Okey, bila cikgu klik pada bidang bahasa, next, senarai nama tu sudah ada. Jadi klik submit. Mudah sahaja. Okey, jadi saya kalau nak dapatkan, sebelum saya mengakhiri sesi ini, kalau anda ingin mendapatkan laporan kehadiran tersebut, okay, boleh pergi pada bahagian response di sini. Okay, dan anda boleh lihat laporan kehadiran itu keluar. Okay, yang ini internet saya ada lambat sedikit lah. Okay, tak tahu kenapa tiba-tiba lambat. Okay, tetapi boleh klik pada laporan kehadiran di sini. Okay, ataupun kalau nak cepat lagi, create spreadsheet dan dia akan terus membuka satu spreadsheet untuk membuat laporan. Okay, jadi itu saja. Diharapkan sedikit tutorial yang saya buat ini membantu. Jika anda apa-apa soalan, tinggalkan dalam ruang komen dan saya akan cuba jawab seberapa yang saya boleh. Sekian, terima kasih.